Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada apa yang saya sebutkan ini, saya teringatlah apa yang disebut oleh Ustaz Nur tadi, ya. Ada perkara-perkara yang disebut yang saya perlu beri pencerahan. Memang dalam Quran, bila kita baca sendiri pun membingungkan kita. Lebih-lebih lagi bila kita tak belajar. Katalah ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Allah serta kita dimanapun kita berada. Macam mana ni? Macam mana pahamannya? Nak faham ini, kita kena berpandu dengan apa yang Rasulullah beritahu dalam hadisnya. Rasulullah bagi tahu kita mengenai ayat ini, wa huwa al-ana ala ma kana alaihi wala syai'a ma'ahu. Allah itu sekarang ini macam dulu juga sebelum ada makhluk. Dia sendiri, tak ada sesuatu yang serta dengannya. Tapi yang ni, wa huwa ma'akum aina kuntum, Allah serta kamu di mana kamu berada. Macam mana? Apa tujuannya? Yang dimaksudkan dalam ayat ni, Allah beserta kita itu dalam keadaan maha sucinya, yang tak boleh dirupa, tak boleh digambar. Kerana Allah itu tidak bertempat, tak ada arah. Ikut ahli sunnah wal jamaah, 6 arah: depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dalam dan luar. Jadi tidaklah kita etikadkan masalah ini, tuan-tuan. Ayat ini sudah menjadi masalah besar. Bukan kita saja, ulama Azhar pada awal abad ke-10 adakan sedang satu malam khas bincang ni, wa huwa ma'akum aina kuntum, ni apa pahamannya. Dah bincang, tuan-tuan. Tak boleh putus, tak boleh dapat satu pemikiran. Akhirnya ada 2 pemikiran. Yang pertama, Allah serta kita ini hanya sifat-sifatnya saja, ilmu dan sebagainya, bukan zatnya. Satu golongan lain, kalau kamu dah kata yang serta dengan kita ini sifat, bukan zat, sedangkan kita pegang as-sifatu ainuz zat, maka boleh juga kita kata yang serta dengan kita ini zat dan sifat. Tak putus. Bila tak putus, mereka ni tanyalah seorang ulama besar yang terkenal pada masa itu. Ulama yang pandai ni dia diam je, buat bodoh je. Jadi ada yang berani, wahai Syekh Muhammad, cuba bagi keterangan pada kita, macam mana ni? Kita nampaknya tak boleh ambil kata putus ni. Yang ni sifat saja, yang ni sifat dan zat. Syekh Muhammad Maghribi ni, tuan-tuan, adalah guru tasawuf Imam Syuuti. Imam Syuuti kita tahulah, seorang ahli hadis yang terkenal. Guru dia, memang dia pakar dalam bidang akidah, Syekh Muhammad Maghribi. Lalu Syekh Ahmad Maghribi dia bagi keterangan begini, ada 2 cara kita nak memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada 2 cara. Secara samai, secara ilmu biasa, ilmu tauhid biasa, begini. Tetapi satu lagi secara zauqi. Secara zauqi itulah yang nanti boleh dapat kepahaman yang sebenar. Dia pun bercerita panjang lebar. Ya. Kalau kamu nak tahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, hakikat yang sebenarnya, pahaman sebenarnya, kamu kena belajar ikut aku. Belajar dalam ilmu tasawuf secara zikir. Nanti Allah akan sampaikan hakikat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kerana hakikat ini tak boleh nak dicerita. Kan Nabi tadi kata ilmu 2, ilmu dan hati ni.
dia secara kurniaan terus daripada Allah, hidayah terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, dalam Quran sendiri pun ada ayat mutasyabihat yang bukan mudah untuk dipahami, perlu dipahami dengan cara yang betul, kaedah-kaedah yang betul. Jadi tadi Ustaz Nur tadi ada sentuh tentang apa pantheism, ini juga mengelirukan. Saya dah hadapi lama dengan sebagian ulama di Malaysia ini. Pertama tuan-tuan, bila pantheism ini selalu dihubungkan dengan konsep wahdatul wujud yang diutarakan oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini tak salah saya dia wafat pada tahun 638 Hijrah. Awal abad ke-7 Hijrah dia wafat. Dialah orang yang mencetuskan konsep wahdatul wujud. Oleh kerana sebelum Ibnu Arabi ini mengutarakan konsep wahdatul wujud, sudah ada dua apa ini nak kata, dua konsep yang sudah terkenal sesat pada abad 4 Hijrah 5 Hijrah. Apa dia? Konsep akidah hululiyah dan ittihadiyah. Kepercayaan hululiyah dan ittihadiyah. Kepercayaan hululiyah ini mengiktikadkan bahawa Allah dengan makhluk itu sebati. Hulul ini yang mudah kita fahami, bila kita ambil gula, kacau dalam air, gula itu larut. Jadi Allah itu larut dalam makhluk. Hulul. Terutamanya pada kejadiannya yang cantik-cantik. Yang buruk-buruk Allah tak mahu. Ini kepahaman ini. Terutamanya manusia yang cantik. Jadi pemimpin golongan hululiyah ni tuan-tuan, apa yang dia sembah? Bila dia tengok perempuan cantik dia sembah. Pasal apa? Saya bukan menyembah perempuan ni, saya sembah Allah yang ada dalam perempuan yang cantik ini. Ini hululiyah. Antara pemimpin yang terkenal ialah Abu Khilman Al-Dimsaki. Keduanya pahaman ittihadiyah. Ittihadiyah ni bersatu. Allah dengan makhluk itu bersatu. Konsep ini kita boleh pahami, kita ambil paku, kita pakukan ke papan, paku tetap paku, papan tetap papan. Itu ittihad. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk, tapi bersatu. Dah dapat amarat dah. Tak apalah, 10 minit lagi insya-Allah. Jadi kedua-dua ini sudah diijmakkan oleh ulama. Pahaman kedua-dua ini sudah diijmakkan oleh ulama. Zindik, terkeluar Islam, tak boleh dipakai. Tiba-tiba muncul wahdatul wujud. Jadi para ulama pun kata ini lagu lama, diberi corak baru, pakaian baru, lalu wahdatul wujud ini diharamkan. Tapi siapa yang mengharamkan? Kebanyakannya bukan ulama tasawuf, bukan sufiyah. Ulama tasawuf membela, membenarkan. Antara yang membela ialah seorang bekas Syekhul Azhar, Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau menyelesaikan wahdatul wujud ini dengan satu kalimah. Wahdatul wujudullah. Habis. Kesan wujud Allah, habis. Itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi. Orang yang paling banyak membela konsep wahdatul wujud ni ya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Jawaqid wal Jawahir. Beliau menegaskan wahdatul wujud tidak berlawanan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Siapa-siapa yang menganggap wahdatul wujud itu berlawanan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu pahaman dia, bukan pahaman Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi mengarang banyak kitab-kitab akidah yang semuanya selaras dengan pahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu ketika, tuan-tuan, saya terbaca satu buku. Saya lupa buku itu, tapi saya masih ingat. Ibnu Arabi sendiri kata begini, man qala al-hulul fadinuhu ma'lul. Siapa yang berpegang dengan konsep hulul, maka agamanya itu ada kecacatannya, agamanya tak betul. Wa ma qala al-ittihad illa ahlul ilhad. Tidak ada siapa yang berani bercakap tentang ittihadiyah kecuali orang yang memang terkeluar daripada Islam. Jadi dia sendiri pun bercakap itu, tapi saya lupa buku apa yang saya baca. Tapi dalam kitab Jawaqid wal Jawahir banyak diulas. Syekh Abdul Wahab Syarani mengingatkan kita, jangan senang-senang kita nak hukum wahdatul wujud itu salah. Baca dulu semua kitab akidah yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Ya. Jadi tuan-tuan, memang selama saya dah hadapi masalah ini dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Sebenarnya wahdatul wujud itu tidak boleh diterjemahkan kepada panteism. Panteism itu ialah hululiyah dan ittihadiyah. Wahdatul wujud itu bukan panteism. Setengah orientalis pun dia tak terjemah kepada panteism. Yang saya ingatlah, setengah orientalis dia terjemah wahdatul wujud ni the oneness of God, kesaan Allah. Itu orientalis. Jadi kita nak betulkan yang menempati makna panteism ialah hululiyah dan ittihadiyah. Tapi wahdatul wujud tidak boleh, sebab boleh dibuktikan dengan cara ilmiah. Kita tengok apa yang ditulis oleh Ibnu Arabi, apa yang dibela oleh para ulama. Seorang ulama yang bernama Abdul Ghani Nablusi pun bela. Dia tulis sebuah kitab Wahdatul Wujud ni. Jadi itulah yang saya ingat perlu kita betulkan. Jadi Wahdatul Wujud itu bukan panteism. Wahdatul Wujudullah. Saya teringat saya baca kitab Fatwa Hadisiyah, Fatwa Hadisiyah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Haytami. Dalam itu pun Ibnu Hajar Haytami dia membela, membenarkan, mengakui benarnya wahdatul wujud. Malahan beliau ceritakan di kota Qahira ada seorang syekh, seorang guru tasawuf. Dia menegaskan wahdatul wujud ini betul dengan alasan begini-begini. Seorang muridnya bantah, mana boleh tuan, ini wahdatul wujud ni salah, ini sesat. Akhirnya dalam buku tu Fatwa Hadisiyah tu diceritakan si murid ni akhirnya dapat fitnah, didapati salah apa tak tahu, ditangkap oleh pihak berkuasa Mesir, dibuang ke Istanbul, mati di Istanbul. Ini di antara cerita-cerita berkenaan wahdatul wujud. Jadi saya fikir sudah habislah 10 minit.